Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ustazah, Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung belajar bagi mata pelajaran Munakahat Darjah 6. Hari ini kita akan sambung belajar bagi pelajaran yang keempat, iaitu bertajuk Kazaf dan Li'an. Ustazah akan fokuskan pada subtopik 4.5 iaitu lafaz kazaf, 4.6 pelaksanaan kazaf, 4.7 gugur hukum kazaf dan 4.8 kazaf isteri yang baik dan isteri yang tidak baik. Kamu semua boleh merujuk kitab munakahat masing-masing di halaman yang ke-22 hingga ke-25. Baiklah, jika semua sudah bersedia, mari kita belajar bersama-sama. Pada sesi pembelajaran yang lalu, Ustazah sudah pun menerangkan berkaitan pengertian kazaf dari segi bahasa dan juga istilah. Murid-murid semua masih ingat? Baiklah, cuba kita mengingat semula apakah pengertian kazaf dari segi bahasa dan juga istilah. Kazaf dari segi bahasa ialah melemparkan tuduhan kepada seseorang. Manakala pengertian kazaf dari segi istilah ialah menuduh seseorang yang baik lagi suci dengan tuduhan zina secara langsung daripada yang menuduh kepada yang dituduh atau mengingkari anak yang dikandung atau yang telah dilahirkan. Untuk sesi pembelajaran kali ini, kita akan menyambung belajar berkaitan lafaz kazaf, iaitu lafaz tuduhan zina. Lafaz kazaf terbahagi kepada dua jenis, murid-murid. Yang pertama disebut sebagai lafaz sarih. Cuba sebut lafaz sarih. Dan jenis yang kedua dikenali sebagai lafaz kinayah. Cuba sebut murid-murid, lafaz kinayah. Baiklah, lafaz sarih adalah lafaz tuduhan zina yang dibuat secara terang dan jelas. Sebagai contoh, seseorang telah mengatakan kepada orang lain dengan perkataan, engkau telah berzina. Ataupun ia mengatakan, anak yang engkau lahirkan ini bukan anak dengan suamimu yang sah. Ataupun ia mengatakan sebagaimana berikut, anak yang engkau kandung ini bukan dari aku suamimu. Jadi, lafaz kazaf secara sarih, lafaznya jelas atas tuduhan zina ke atas orang lain. Manakala lafaz kazaf secara kinayah pula maksudnya ialah lafaz yang dibuat secara sindiran ataupun tidak jelas tuduhan zinanya. Dan lafaz yang dibuat secara kinayah ini memerlukan kepada melihat niat seseorang itu melafazkannya. Sebagai contoh, seseorang membuat tuduhan seperti ia berkata, wahai perempuan murahan, engkau tidak pernah menolak lelaki masuk ke bilikmu. Ataupun, wahai ibu muda, baru nikah 5 bulan, engkau sudah melahirkan anak. Maka, sekiranya lafaz kazaf yang disebut secara kinayah ini disertakan dengan niat untuk menuduh seseorang itu melakukan zina atau menafikan anak yang dilahirkannya, maka ia dikira sebagai lafaz kazaf. Jadi jelas ya murid-murid, ada berapakah jenis lafaz kazaf? Ya, betul, ada dua, iaitu yang pertama lafaz sarih, iaitu lafaz yang terang dan nyata, dan yang kedua ialah lafaz kinayah, iaitu yang dibuat secara sindiran dan ia memerlukan kepada niat. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula bagi subtopik 4.6 iaitu berkaitan pelaksanaan kazaf. Tuduhan kazaf hendaklah dilakukan di dalam majlis perbicaraan rasmi yang dihadiri oleh yang pertama hakim, yang kedua orang yang menuduh, yang ketiga orang yang dituduh, yang keempat orang ramai yang menyaksikan perbicaraan tersebut dan yang kelima saksi-saksi pihak yang membuat tuduhan. Sebelum perbicaraan dijalankan, hakim hendaklah terlebih dahulu memberi nasihat kepada kedua-dua pihak, iaitu yang menuduh dan yang dituduh berkaitan akibat tuduhan zina atau menafikan anak, agar kedua-dua pihak bertindak atas dasar kebenaran, bukan perasaan marah atau benci atau sengaja melindungi diri. Ini kerana perbuatan tuduhan zina adalah merupakan satu perbuatan yang dianggap berat dan juga mendatangkan dosa yang besar. Proses seterusnya, pihak yang menuduh akan membuat tuduhan secara langsung kepada yang dituduh, sama ada tuduhan zina atau menafikan anak, dengan menampilkan 4 orang saksi yang dapat membuktikan kebenaran tuduhannya. 4 orang saksi ini pula mestilah menepati syarat, iaitu antaranya mestilah beragama Islam,
lelaki, berakal, baligh dan juga bersifat adil. Seterusnya, pihak yang dituduh boleh membela diri dengan menimbulkan keraguan terhadap tuduhan tersebut dan saksi yang ditampilkan. Ini bagi memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk membuktikan kebenaran di pihak masing-masing. Setelah itu, hakim akan membuat pengadilan untuk menjatuhkan hukuman. Sama ada jika sabit perempuan itu benar-benar berzina, maka ia akan dikenakan hukuman dengan hukuman had zina. Dan sekiranya didapati tuduhannya diragui kesahihannya atau jelas tidak benar sama sekali, maka orang yang menuduh pula akan dihukum dengan sebatan sebanyak 80 kali sebagai hukuman had qazaf. Sekiranya pihak yang menuduh tidak dapat menampilkan saksi seperti suaminya sendiri yang telah menangkap isterinya berzina atau suami yakin anak yang dilahirkan isterinya bukan anaknya kerana tempoh mengandung yang tidak munasabah, maka pihak yang menuduh boleh menggunakan sumpah li'an. Berkaitan sumpah li'an, kita akan hurai pada sesi pembelajaran yang akan datang ya murid-murid. Dan pihak yang tertuduh juga boleh mempertahankan dirinya dengan melakukan sumpah li'an sebagai menolak tuduhan ke atas dirinya. Begitulah ya murid-murid, bagaimana pelaksanaan qazaf dijalankan. Seterusnya kita berpindah pula kepada subtopik 4.7 iaitu gugur hukum qazaf. Hukum qazaf boleh tergugur atau terlepas sekiranya berlaku perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, pihak yang menuduh dapat mengemukakan 4 orang saksi. Yang kedua, orang yang tertuduh memberi maaf kepada orang yang menuduh. Dan yang ketiga, pihak yang menuduh melakukan sumpah li'an sebagai ganti kepada 4 orang saksi. Apabila pihak yang menuduh dapat memenuhi salah satu daripada 3 perkara yang tersebut tadi, maka terlepaslah dia daripada hukuman had qazaf iaitu 80 kali sebatan. Dan yang terakhir, kita akan membincangkan subtopik 4.8 iaitu qazaf ke atas isteri yang baik dan juga isteri yang tidak baik. Baiklah, yang pertama, jika menuduh isteri yang baik iaitu muhsanat melakukan zina, jika tidak sabit tuduhannya, maka suami akan dikenakan had qazaf iaitu akan disebat sebanyak 80 kali sebatan. Manakala jika seorang suami menuduh isterinya yang memang tidak mempunyai sifat yang baik dengan tuduhan melakukan zina dan tidak dapat menyabitkan tuduhannya tersebut, maka hendaklah suami tadi dikenakan hukuman ta'zir, iaitu hukuman atau denda yang ditentukan mengikut budi bicara hakim. Suami ini tidak akan dikenakan dengan had qazaf. Baiklah murid-murid, selesailah sesi pembelajaran kita hari ini yang agak panjang. Ustazah doakan murid Ustazah semua boleh memahaminya dengan baik dan sekiranya belum dapat memahaminya, bolehlah mengulang-ulang mengikuti video penerangan ini sehingga benar-benar jelas. InsyaAllah kita akan berjumpa pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.